Abdul Rahman Putra Al-Haj. Almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ibni almarhum Sultan Abdul Hamid Shah merupakan Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu dari tahun 1955 dan menjadi Perdana Menteri Malaysia yang pertama dari tahun 1957 sehingga 1970. Beliau juga turut dikenali dengan panggilan Tunku serta digelar dengan gelaran Bapa Kemerdekaan dan Bapa Malaysia. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Bapa Kemerdekaan Malaysia, mengiktiraf pentingnya untuk memupuk kerjasama di kalangan pelbagai kaum sebagai cara utama untuk mengatasi cabaran politik. Anak ketujuh dari Sultan Kedah ke-25, Sultan Abdul Hamid Halim Shah dan Cik Menjelara, Tunku telah bertanding dan menang dalam pemilihan Presiden Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu ataupun UMNO pada tahun 1951. Sebagai Presiden UMNO, beliau menubuhkan sebuah gabungan politik dengan kaum Cina dan India, mengakibatkan kelahiran gabungan yang kini dikenali sebagai Barisan Nasional. Tunku telah mengetuai perundingan untuk kemerdekaan dan pada 31 Ogos 1957, Persekutuan Tanah Melayu mengisytiharkan kemerdekaannya dari kerajaan British tanpa sebarang pertumpahan darah yang berlaku. Tunku juga telah mencadangkan penubuhan Malaysia yang terdiri daripada Persekutuan Tanah Melayu, Singapura yang kemudiannya keluar pada tahun 1965, Sabah dan Sarawak yang ditubuhkan pada 16 September 1963. Sebagai ketua kerajaan, Tunku memberi pengiktirafan kepada agama Islam sebagai agama rasmi. Beliau berperanan penting dalam penubuhan Pertubuhan Persidangan Islam OIC pada tahun 1969, di mana beliau dilantik sebagai Setiausaha Agungnya yang pertama. Pencapaian terbesar Tunku Abdul Rahman mungkin adalah pada pemupukan semangat kenegaraan dan kebanggaan rakyat Malaysia. Tunku dilahirkan pada 8 Februari 1903 di Alostar, Ibu Negeri Kedah. Beliau adalah putera ketujuh dari pasangan Sultan Abdul Hamid Shah, Sultan Kedah ke-25 dan Cik Menjelara. Tunku menerima pendidikan awal di sekolah Deb Surin Bangkok dan Penang Free School, di mana beliau merupakan seorang murid yang pintar yang sangat berminat dengan sukan. Di atas beasiswa Kerajaan Negeri Kedah, beliau melanjutkan pelajaran ke St. Catherine College, Cambridge University, di mana beliau menerima ijazah sarjana muda dalam bidang undang-undang dan sejarah pada tahun 1925. Pengalaman menghadapi diskriminasi kaum dengan pentadbiran kolej memperhebatkan keyakinan beliau untuk menegakkan kesaksamaan dan membakar keinginan untuk memerdekakan tanah airnya dari penjajah British. Kepimpinan Tunku mula terserlah di England apabila beliau menubuhkan Kesatuan Melayu Great Britain setelah menyedari pelajar Melayu tidak diwakili oleh mana-mana organisasi. Beliau menjadi setiausaha pertama persatuan tersebut. Selepas pulang ke Melaya, beliau menyertai perkhidmatan awam Kedah sebagai kadet di Pejabat Penasihat Undang-Undang dan kemudian sebagai pegawai daerah di Kedah. Beliau tidak disenangi oleh beberapa pegawai British disebabkan kecenderungannya untuk memperkenalkan reformasi dalam usaha untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Melayu. Tunku kemudiannya kembali ke England untuk melanjutkan pelajarannya. Bagaimanapun pengajiannya di Inner Temple, London tergendala apabila tercetusnya Perang Dunia Kedua. Beliau pulang ke Melaya dan melanjutkan pelajarannya 8 tahun kemudian. Tunku pulang sebagai barista pada tahun 1949. Kesedaran politik dan persahabatan yang dijalinkan semasa di England membawa kepada pemilihan Tunku sebagai pengerusi Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu atau lebih dikenali sebagai UMNO sejurus selepas kembali. 26 Ogos 1951, Tunku menjadi Presiden UMNO menggantikan Datuk Onn Jaafar. Beliau mengembara ke seluruh negara untuk bertemu rakyat dari pelbagai lapisan masyarakat untuk menjalinkan perpaduan terutamanya di antara kaum. Usaha beliau dalam mengatasi masalah politik negara dengan kerjasama antara pelbagai kumpulan etnik menyaksikan kelahiran Parti Perikatan pada tahun 1955. Di bawah kepimimpinannya, Parti Perikatan memenangi pilihan raya pertama negara pada Julai 1955.
Tunku kemudiannya dilantik sebagai Ketua Menteri dan Menteri Dalam Negeri. Pada tahun 1956, beliau mengetuai misi ke London untuk perbincangan dengan kerajaan British mengenai kemerdekaan untuk Tanah Melayu. Pertemuan itu mengakibatkan pemeteraian Perjanjian Merdeka di Lancaster House di London pada 8 Februari 1956 yang membawa kepada kemerdekaan Melaya pada 31 Ogos 1957. Tunku kemudian dilantik sebagai Perdana Menteri pertama Malaysia dan memimpin Perikatan untuk Kemenangan pada Pilihan Raya Umum 1959, 1964 dan pada tahun 1969. Pada tahun 1961, Tunku Abdul Rahman mencadangkan Gabungan Persekutuan Tanah Melayu bersama Singapura, Brunei, Sabah dan Sarawak bagi menubuhkan Malaysia. Pada 16 September 1963, Malaysia berjaya ditubuhkan terdiri daripada Melaya, Singapura, Sabah dan Sarawak. Di atas perbezaan politik, Singapura menarik diri dari Malaysia pada tahun 1965. Tunku Abdul Rahman menjadi Perdana Menteri pertama Persekutuan Tanah Melayu dari 1957 hingga 1963 dan Perdana Menteri Malaysia dari tahun 1963 hingga 1970. Tunku Abdul Rahman sangat berminat dalam sukan bola sepak dan perlumbaan kuda. Di atas inisiatifnya, Pesta Bola Merdeka dilangsungkan pada tahun 1957 dan beliau adalah Presiden pertama Konfederasi Sepak Bola Asia AFC. Tunku Abdul Rahman telah berkahwin sebanyak 3 kali. Dengan isteri pertamanya, Mariam Chong, Tunku dianugerahkan 2 anak iaitu Tunku Khadijah dan Tunku Ahmad Nerang. Namun, Mariam Chong meninggal dunia akibat jangkitan malaria selepas melahirkan Tunku Nerang. Tunku kemudiannya berkahwin dengan bekas tuan rumahnya di London, Violet Curzon. Perkahwinan Tunku dengan Violet tidak direstui keluarga dan mereka bercerai selepas lebih kurang 2 tahun. Pada tahun 1939, Tunku berkahwin dengan Tun Sharifah Raziah, adik perempuan Syed Omar Barakbah, teman kuliah Tunku ketika dia belajar di London. Tunku dan Tun Sharifah tidak mempunyai anak bersama, tetapi mereka mengambil 3 orang anak angkat, iaitu Faridah, Sulaiman dan Mariam. Pada usia 87 tahun, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah meninggal dunia di Hospital Besar Kuala Lumpur pada 6 Disember 1990. Jenazah beliau telah diberi penghormatan terakhir oleh orang ramai di bangunan Parlimen Kuala Lumpur sebelum diterbangkan ke Alostar. Setibanya di Kedah, jenazah Allahyarham Tunku Abdul Rahman diberi penghormatan terakhir oleh Sultan dan Sultanah Kedah di Balai Besar sebelum dikebumikan di Makam Diraja Alostar. Pemergiannya merupakan satu kehilangan yang amat besar buat negara dan sudah tentu jasanya sentiasa dikenang oleh rakyat Malaysia.